Sudah bersedia di sana Stanley Misun. Silakan Stanley. Baik, terima kasih Dilelah. Di Angkasa Puri, salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Pertunjukan kereta Second Borneo Imports Meet Dub Get Biloduin yang berlangsung selama 3 hari bermula Jumaat lepas sehingga hari ini menyumbang kepada kerancangan ekonomi negeri ini. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri Datuk Seri Panglima Haji Haji Nur berkata program tersebut juga mempromosikan Sabah, sebuah negeri yang menampilkan kepelbagaian dari segi aspek kenderaan dan aksesorinya. Beliau berucap ketika merasmikan program berkenaan di Kota Kinabalu. Mengulas lanjut, Datuk Haji berkata industri automotif negara mencakupi 27 pengeluar kenderaan dan lebih 640 pembuat komponen kenderaan serta menyumbang 4% atau 40 bilion ringgit kepada pendapatan per kapita GDP Malaysia, seterusnya mewujudkan lebih 700,000 peluang pekerjaan. Datuk Haji berharap pertunjukan kereta ini memberi dorongan kepada belia untuk melibatkan diri dalam industri berkenaan. Dijangka 580 peserta dari Borneo, Semenanjung Malaysia, Jepun dan Hong Kong menyertai program ini. Sikap memilih pekerjaan hanya merugikan diri sendiri dan menyebabkan golongan belia sukar mendapat pekerjaan selain menyumbang kepada peningkatan kadar pengangguran di negeri ini. Sehingga kini dianggarkan terdapat hampir 50,000 orang pencari kerja di negeri ini. Pembantu Menteri Pembangunan Sumber dan Kemajuan Teknologi Maklumat Datuk Hamisah Samad menegaskan untuk mengelak daripada menganggur, golongan belia seharusnya sentiasa berusaha lebih gigih dalam mencari pengalaman dan kemahiran untuk mencapai kemajuan diri. Beliau menyatakan demikian ketika melancarkan Expo Pekerjaan Sabah 2017 di Kota Kinabalu. Ada pencari pekerja ni dia walaupun mengikut kelulusan kemahiran mereka tu dengan bidang tu, tetapi minat dorang tu di lain. Jadi minat tu penting juga ya, kelulusan penting juga. Jadi mana peluang-peluang pekerjaan tu dorang ada minat, jangan lepas peluang. Kerajaan sudah disediakan peluang-peluang ni untuk dorang. Jangan lagi ada yang mengatakan bahawa kita ni tidak ada pekerjaan, banyak menganggur kan. Menurut Datuk Hamisah, golongan belia juga perlu merebut peluang khususnya dalam bidang ekonomi serta latihan yang disediakan kerajaan. Sementara itu, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Perkhidmatan Pekerjaan Jabatan Tenaga Kerja JTK Sabah, Osman Abdullah berkata, setakat tahun ini sahaja seramai 17,171 orang pencari kerja terdiri daripada golongan siswaza dan bukan siswaza berjaya mendapat pekerjaan melalui 26 program karnival dan ekspo pekerjaan yang diadakan dengan kerjasama pelbagai agensi kerajaan di negeri ini. Mungkin pencari-pencari kerja yang mungkin masih menunggu untuk melanjutkan pelajaran, mempunyai pekerjaan sendiri, mempunyai bisnes sendiri dan bekerja dengan di kalangan family business mereka. Lebih 1,000 peluang pekerjaan ditawarkan oleh 21 agensi kerajaan dan swasta sepanjang Expo Pekerjaan Sabah 2017 yang berlangsung selama 2 hari bermula hari ini. Expo Pekerjaan Sabah 2017 bukan sahaja memberi peluang kepada majikan untuk mencari pekerja, tetapi juga memberi peluang kepada golongan belia untuk mendapatkan pekerjaan. Naib Presiden Persatuan Usahawan Techpreneur Sabah, SATA, Asmawati Anifia berkata, SATA membuka peluang kepada semua golongan pencari kerja untuk menjalankan perniagaan bersama-sama. Beliau ditemui pemberita RTM di perkarangan Expo Pekerjaan Sabah di Kota Kinabalu. Kami mempelawar kepada semua belia dan juga lepasan sekolah, tak perlu cari kerja, kita bisnes sama-sama. So kami akan guide kamu macam mana cara pitching, macam mana mau menaikkan kamu punya produk untuk sebaris dengan semua yang sedia adalah. Sementara itu, peserta Expo dan belia menyambut baik program ini. Actually bukan setakat Expo Pekerjaan ini saja kami join, untuk jabatan-jabatan lain pun kami join juga. Tujuan kami untuk mempromot di samping mencari peluang pekerjaan untuk anak-anak muda, anak-anak Sabah. Saya dapat iklan yang ada peluang pekerjaan di sini lah, ada Job Expo. Jadi saya datang di sini untuk mencoba nasib. Saya tahu pasal ini sebab ada di Job Sabahan, dia ada share pasal, jadi kami pun berminat. Kami memang cari kerja lah sekarang. Expo 2 hari ini menyediakan pelbagai aktiviti seperti temuduga terbuka, ceramah,
perkongsian maklumat dan demonstrasi. Perkongsian kemahiran dalam pembelajaran bahasa Inggeris dan matematik antara pihak universiti dengan pelajar sekolah di luar bandar perlu diadakan secara kerap. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Dato' Elron Alfred Angin berkata perkongsian tersebut dilihat membantu pelajar meningkatkan tahap penguasaan, seterusnya meningkatkan pencapaian sekolah dalam subjek berkenaan. Beliau berucap merasmikan program Retreat Kuala Kahaba di Sekolah Kebangsaan SK Kuala Kahaba di Keningau. Program ini anjuran bersama Fakulti Psikologi dan Pendidikan Sarjana Muda Pendidikan Universiti Malaysia Sabah UMS. Dato' Elron yang juga wakil rakyat SUK berkata program turun padang pihak UMS itu juga pemangkin kepada ibu bapa dalam mendorong minat anak-anak untuk belajar bersungguh, seterusnya mempunyai azam untuk melanjutkan pengajian ke Menara Gading. Sementara itu, Presiden Persatuan Warga Prihatin merangkap Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Fakulti Kejuruteraan UMS, Dr. Kamil Wan Ibrahim berkata, sejak 2010 sehingga kini, UMS telah mengadakan 60 program seumpamanya di kawasan pedalaman negeri ini. Selain memberi manfaat kepada pelajar sekolah luar bandar, beliau berkata program berkenaan juga melatih pelajar Fakulti Psikologi dan Pendidikan untuk lebih terdedah dengan aktiviti latihan mengajar, seterusnya merapatkan jurang antara pelajar UMS dengan masyarakat luar. Pelajar yang ditemui dalam program ini teruja kerana pelbagai kaedah pengajaran dapat disampaikan kepada para pelajar sekolah. Program yang kami jalankan sini selama 3 hari 2 malam adalah sedikit pendedahan matematik dengan bahasa Inggeris. Kami akan membawa beberapa aktiviti dan teknik-teknik yang kami pelajari dan kami membawa berkongsi kepada pelajar-pelajar di SK Kuala Kahaba. Program ini sangat diperlukan untuk diperluaskan kepada pelajar, terutamanya pelajar universiti yang supaya mereka lebih terdedah dengan persekitaran di luar selain daripada persekitaran yang diorang telah sedia alamilah. Seramai 43 pelajar UMS terlibat menjayakan program ini. Seramai 315 graduan pelbagai akademik dan kemahiran daripada North Borneo University College NBUC dan Geomatika College Keningau GCK menerima diploma dan sijil masing-masing dalam satu majlis convocation yang berlangsung di Kota Kinabalu. Mereka terdiri daripada pelajar program perniagaan, pengurusan pelancongan, pendidikan awal kanak-kanak, geomatik dan ukur tanah serta setiausaha korporat eksekutif. Majlis penyampaian disempurnakan Isteri Yang di-Pertuan Negeri merangkap Chancellor NBUC, Tuan Puan Hajah Nurlida Tan Sri RM Jasni. Berucap dalam majlis ini, Tuan Puan Hajah Nurlida yakin dengan pelbagai inisiatif yang dilaksanakan kerajaan negeri dan pemain industri dalam dan luar negara, kolej berkenaan bukan sahaja menawarkan kepakaran tenaga pengajar, malah melahirkan pelajar yang menepati pasaran kerja. Beliau berharap para graduan terus beriltizam menimba ilmu pengetahuan demi menyumbang kepada pembangunan negara. Sementara itu, seramai 7 graduan cemerlang menerima anugerah dalam kursus masing-masing. Sangat bersyukur terutama sekali kepada ibu saya sendiri, walaupun dalam kekurangan tidak mempunyai keuangan yang memberangsangkan, tetapi dia tetap menyokong dengan mengatakan belajar saja, keuangan itu biarlah kami yang urus. Jadi saya mau inspirasikan ataupun saya mau merakamkan rasa bersyukur saya kepada ibu saya dan juga seluruh ahli keluarga. NBUC menawarkan program pelbagai peringkat seperti sijil, asasi, diploma, ijazah sarjana muda, sarjana dan doktor falsafah. Sementara GCK menawarkan 7 sijil dan diploma. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat akan mewujudkan 26 pusat aktiviti warga emas PAWE di seluruh negara tahun depan. Menurut Timbalan Menterinya, Datuk Haji Azizah Haji Muhammad Dun, penambahan jumlah pawai itu adalah langkah awal kerajaan bagi menghadapi status negara tua menjelang tahun 2030 apabila 15% daripada jumlah penduduk merupakan warga emas berumur 60 tahun ke atas.
Menerusi pawai, warga emas berpeluang untuk menyumbang idea dan pengetahuan bersama komuniti setempat ke arah membentuk masyarakat harmoni selaras dengan konsep warga emas aktif dan produktif. Sehingga kini seramai 32,941 warga emas telah berdaftar dengan 59 pawai di seluruh negara. Datuk Aziza berucap merasmikan majlis perjumpaan dengan warga emas bagi kawasan Parlimen Beaufort di Kuala Penyu. Beliau juga memaklumkan kementeriannya menerusi Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am Sabah telah membelanjakan lebih 90 juta ringgit peruntukan bagi menyediakan bantuan orang tua RM300 sebulan sepanjang November ini. Terdahulu, Datuk Aziza turut berpeluang berdialog bersama lebih 500 warga emas dalam kawasan Parlimen Beaufort sebelum menyampaikan anugerah tokoh warga emas kepada Haji Razali Muhammad Tahir dan Haji Awang Anak Yusof yang banyak menyumbang bakti kepada masyarakat. Kesungguhan para ibu dari Kampung Kuala Kahabah Keningau untuk mencari pendapatan sampingan bagi membeli keperluan sekolah anak masing-masing melalui penjualan di tamu sebulan sekali pada hari Ahad di kampung tersebut perlu dicontohi masyarakat lain di negeri ini. Usaha ini memperlihatkan para ibu di kampung Kahabah yang jauh dari bandar mampu berdikari dengan menjual hasil dari hutan seperti sayur-sayuran, buah-buahan, siput dan jeruk ikan serta kraft tangan. Kami dapat menghasilkan beberapa kewangan kami lah untuk mengutipkan keperluan untuk anak-anak kami yang sedang bersekolah. Jadi akai anguma ara jualan kono itu untuk pemaju ra anak-anak mai amantu akai ra anak-anak mai sumikul sikula randa sikula menanga ambale ra kono pensil buku dan pakaian-pakaian nilo big nilo. Kami mengadakan tamu ini untuk menambah pendapatan kami dan mengeratkan lagi silaturahim kami di antara guru community. Kesungguhan para ibu menambah pendapatan sampingan ini mendapat perhatian Wakil Rakyat SOK, Datuk Aaron Alfred Angin. Kita minta juga kepada penduduk sekitar dan juga mungkin luar daripada Kampung Kuala Kahabah ini untuk mengunjungi tamu ini ya. Dan kita minta juga kepada penduduk Kampung Kahabah ini supaya mempelbagaikan produk apa juga jualan mereka dalam tamu ini. Kampung Kuala Kahabah terletak hampir 50 km dari Pekan Keningau dengan bilangan penduduk kira-kira 200 orang, terdiri daripada suku kaum Murut Tahul. 25 venue bagi Sukan Sabah Saga Sandakan edisi ke-8 2017 kini sudah bersiap sedia untuk penganjurannya yang akan membuka tirainya pada 10 Disember ini. Pembantu Menteri Belia dan Sukan Datuk Masyong Banah berpuas hati dengan persiapan tersebut dan berharap ianya memenuhi keperluan para atlet yang bertanding dalam kejohanan itu. Katanya walaupun terdapat beberapa masalah kecil namun beliau yakin ia dapat diselesaikan segera sebelum berlangsungnya Sukan Saga. 26 daerah menyertai kejohanan tersebut. Datuk Masyong memberitahu pemberita RTM ketika melakukan lawatan ke Kompleks Sukan Komuniti Libaran di Pekan Muhibah Sandakan. Beliau yang juga timbalan pengerusi Jawatan Kuasa Induk Saga 2017 berkata, sebuah perkampungan sukan juga diwujudkan di Hub Pendidikan Sandakan iaitu di Maktab Rendah Sains Mara Tun Fuad Stephens selain menjadikan beberapa buah sekolah yang mempunyai kemudahan asrama sebagai pusat penginapan atlet. Kita memohon supaya semua warga Sandakan dan semua warga negeri Sabah untuk datang beramai-ramai menyaksikan acara-acara sukan yang akan berlangsung dan juga perasmian yang akan disempurnakan pada 10 hari bulan. Saga edisi ke-8 tahun ini dijangka dirasmikan Ketua Menteri Tan Sri Musa Haji Aman. Baik, seterusnya kita ikuti peristiwa yang berlaku di Sabah dalam dari hari ini. Pada pukul 8 pagi akan berlangsungnya program Sayangi Saudara Kita, anjuran Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim di Penampang. Sementara pada pukul 8.30 pagi, projek tanam pokok di Kota Kinabalu Wetland
Akhir sekali pada pukul 11.45 pagi, program Melestari Modal Insan Koperasi Pembangunan Komuniti melalui koperasi di Dewan Pak Musa, Beaufort. Baik, paparan tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah pagi ini, kembali kepada Delilah di Angkasa Puri.